Ya. Itulah yang menduka ceritakan saya. Saya pun rasa kesal sangat. Kenapa lewat sangat tu? Kalau daripada awal dulu senang. Lewat sangat. Ini usaha takrib ni sia-sia. Saya lama dah kata ini bukan kerja bodoh, kerja gila. Sebenarnya. Betul, saya kata sekali lagi saya kata. Betul. Sebab apa? Sebab seorang tokoh Syiah, Imdad Imam namanya. Dia kata perbandingan di antara Syiah dengan Ahli Sunnah ni sama seperti sungai. Yang mulanya sama. Lepas tu berpecah, dia pergi semakin jauh, bukan semakin dekat. Tak mungkin dekat. Itu kata dia. Dia sudah kata, dia semakin jauh. Dia tidak akan jadi semakin dekat. Itu kata-kata salah seorang tokoh Syiah. Dan ulama-ulama kita sebenarnya, mungkin kita kata tidak ada usaha. Jadi kita nak biar dia sesat gitulah. Dia masih mengaku dia Islam lagi. Kita ada peluang, baik kita pergi pujuk dia, kita pergi buat apa-apa. Sudah banyak. Usaha ni bukan sekali. Dalam macam-macam bentuk. Dalam bentuk debat, dalam bentuk muzakarah, dalam bentuk bahkan takrib. Dan yang menganjurkannya Universiti Al-Azhar sendiri. Tetapi ternyata beberapa kali gagal. Sia-sia saja. Bahkan yang menjadi mangsa kita juga. Sebab itu orang-orang yang terlibat secara langsung dengan takrib di peringkat awal, seperti Dr. Mustafa As-Sibai dan sebagainya, mereka kata hakikatnya takrib ini mendekatkan, bukan dua, tetapi mendekatkan Ahli Sunnah pada Syiah. Itu hakikat. Sebab mereka hanya manis ketika di meja perundingan saja, di belakang nyerai. Kita betul-betul buat seperti mana yang dijanjikan, diputuskan. Sehingga di Al-Azhar belajar tentang fiqh. Masuk fiqh tu salah satu cabangnya Ja'fari. Masuk. Kita buat. Sehingga berapa ramai yang keliru. Tapi dia tak buat begitu. Dia duduk ajar apa? Macam mana nak pukul Ahli Sunnah. Macam mana nak cari. Mana hadis yang boleh kita gunakan untuk menyatakan kejahatan sahabat. Itu yang dia ajar. Kita sentiasa rugi. Tak pernah untung. Jadi sia-sia saja usaha takrib ini. Kita pun kena tengok, jangan buat masa. Kalau takrib sungguh berjaya lah. Kalau kita kata bukan nak mentakribkan mazhab, bukan nak mentakribkan dari segi agama, itu kita sudah tahu dia sesat. Cuma dari segi politik, nak suruh dia jangan serang orang Syria, berlaku ke? Berjaya ke politik kita tu? Kalau berjaya sungguh, dia selama ni bersama dengan Rusia dan hentam, sembelih orang kita Ahli Sunnah dengan sebab kita, dia tak pergi, berhenti. Adakah begitu? Kenyataan. Kalau begitu saya percayalah, berjaya lah. Tapi kalau tidak begitu, kita dipermain-mainkan oleh mereka saja sebenarnya. Sebab sekarang ini di hadapan mata kita berlaku. Kalau dulu susah kita nak cerita, ini semua orang tahu. Di Yaman, di mana, siapa di belakang, sehingga jadi susah. Dialah. Dan Amerika sebenarnya dikatakan musuh dia. Dia pun kata juga, orang dia pengamai juga yang keliru. Margebar Amerika, margebar Israel, mampus Amerika, mampus Israel. Itu slogan dia. Tetapi bila Amerika keluar, Iraq dapat ke siapa? Siapa? Tidak Syiah. Itulah yang diidam-idamkan oleh Syiah. Sebab segala tanah suci mereka berada di Iraq. Itu sebenarnya. Kita nampak dari segi perebutan minyak itu saja. Yalah, itu iya juga. Kalau nak terima pun. Tetapi lebih lagi kepada mereka nak menguasai Karbala itu. Nak menguasai Najaf, kubur Sayyidina Ali itu. Dan nak menguasai lubang tempat masuk Imam Mahdi semasa umur 7 tahun itu. Itu. Sekarang ni siapa yang memerintah Iraq? Syiah. Siapa yang berjaya? Bashar itu siapa? Memenangkan siapa bila sokong Bashar? Padahal tidak sama Syiahnya. Walaupun tidak sama, dia boleh bersama. Itu keadaan musuh kita.